السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب إظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا فسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik, hidayah dan inayahnya kita terus menerus berada dalam nikmat demi nikmat daripada Allah taala. Allah beri kita nikmat kesihatan, nikmat harta benda, yang paling penting, yang paling besar nikmat iman dan Islam. Dan seterusnya Allah beri kita nikmat kelapangan masa hingga kita mampu insya-Allah untuk berada dalam program pengajian kita pada malam ini, iaitu pengajian tafsir kitab Nurul Ihsan secara bulanan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam majlis seumpama ini akan beroleh keridaan Allah Subhanahu wa taala, beroleh keberkatan dan keampunan daripada Allah taala, dan seterusnya berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala daripada segala malapetaka dan perkara-perkara yang kita tidak ingin di dunia dan di akhirat insya-Allah. Kita sedang bicara tafsiran daripada surah Al-Baqarah. Ya. Kitab tafsir Nurul Ihsan muka surat 77. Ayat 233. Kita dah baca sebahagian daripada ayat tersebut. Hari ini sambungan daripada ayat 233. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in arada, dan jika menghendaki kedua-dua, yakni ibu dan bapa, isala, akan isal, yakni ceraikan susu, pisah anak, ya, supaya berhenti menyusu, antara minhuma wa tasyawur, berhenti itu dahulu daripada cukup 2 tahun dengan berreda-reda daripada keduanya dan bermusyawarah antara keduanya kerana zahir masalah kanak-kanak padanya. Fala junaha alaihima, maka tiada mengapa atas keduanya, yakni tidak berdosa. Pada ayat yang telah lalu Allah SWT menyatakan
bagi ibu-ibu yang menyusukan anak yang terbaik, ya, ia genapkan tempoh penyusuan itu selama 2 tahun. 2 tahun kamilin. Haulaini kamilin. 2 tahun yang sempurna. Ya. Baik, berdasarkan ayat yang kita baca pada malam ini, jika kedua-dua ibu bapa menghendaki memutuskan atau menceraikan anak daripada menyusu sebelum cukup 2 tahun, setelah keduanya bermesyuarat dan didapati tidak mendatangkan mudarat kepada anak itu, sekiranya dihentikan menyusu susuan ibu walaupun belum cukup 2 tahun, maka tidak mengapa. Daripada ayat ini menjadi dalil bahawasanya 2 tahun yang pada ayat yang lalu, ya, yang 2 tahun kamilin itu tidaklah wajib, ya, bahkan ianya yang terbaik. Sekiranya kalau diberhentikan tidak mendatangkan mudarat kepada anak. Tapi sekiranya kalau diberhentikan menyusu walaupun belum cukup 2 tahun dan boleh mendatangkan mudarat kepada anak, maka ibu perlu menyambungkan kembali. Ya. Waktu itu jadi wajib lah kalau mendatangkan mudarat, kalau dia berhentikan menyusu. Sekiranya didapati kalau tidak mendatangkan mudarat walaupun belum cukup 2 tahun, maka ibu dan ayah ini harus, ya, berhentikan anak tadi daripada menyusu badan, tukar kepada lain pada susu badan lah, ya, setelah mereka berbincang bermusyarat. Maka tidak mengapa makna wala junah, tidak mengapa makna tidak berdosa. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, dan jika kamu kehendak bahawa kamu tuntut, yakni cari perempuan ibu susu yang hendak beri menyusu anak kamu yang lain daripada ibunya, fala junaha alaikum, maka tiada mengapa atas kamu. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila kamu serah upahan barang yang kamu beri akan mereka itu dengan keelokan yang patut. Tapi walaupun pada awal ayat 253 yang lalu Allah Ta'ala sarankan ibu kandung anak itu sendiri, ya, yang menyusukan anaknya paling baik 2 tahun, ya, genap, jangan kurang. Namun begitu boleh juga diberhentikan walaupun cukup 2 tahun, ya. Kemudian boleh ke tidak kalau ibu itu tidak mau menyusukan, ya, walaupun belum cukup 2 tahun, dia nak suruh suami cari orang lain, ibu susu, untuk menyusukan anak dia ni. Mungkin sebab ibunya tu uzur ke ataupun sibuk, ya, dengan pekerjaan dia, ya. Maka setelah memusyarat suami isteri, maka boleh tidak berdosa suami ini cari, ya, ganti ibu susuan untuk menyusukan anak tadi. Kerana asal menyusu anak itu bukanlah tanggungjawab ibu, ya. Memberi nafkah makan kepada anak ini tanggungjawab suami, ya, tanggungjawab bapa. Jadi kalau ibu tidak mau menyusukan, tidaklah berdosa sekiranya tidak mendatangkan mudarat kepada anak tadi, ya. Maka suami bolehlah mencari ibu susuan untuk menggantikan, ya, susu ibu yang sebenar ni, ya. Apabila ibu tadi enggan menyusukan anak dengan sebab tertentu lah, setelah mereka bermusyarat, ya. Kemudian dia beri upah. Suami tadi dia cari bukan cari sajalah, beri upah yang berpatutan.
kepada ibu yang menyusukan. Ya. Ha. Wattaqullah, dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala pada pekerjaan kanak-kanak dan perempuan yang menyusukan. Takut kepada Allah pada pekerjaan kanak-kanak maknanya sekiranya kanak-kanak tadi perlu disusukan. Kalau tak susu mudarat, maka wajiblah ibunya susukan. Tidak boleh. Ya, dia tak nak susu. Sedangkan anak tu tidak mahu susu yang lain. Dia perlu ibu je. Ya. Ada setengah anak tu ya. Di mana kisah Nabi Musa AS. Ya, enggan menyusu dengan ibu susuan. Dia nak menyusu dengan ibu dia sahaja. Jadi kalau ibunya enggan menyusukan, maka dia akan datang mudarat kepada anak tadi. Jadi dalam keadaan begini, ibu tu perlu bersifat dengan sifat taqwa. Naklah dia takut kepada Allah, yakni naklah ia bagaimana dia susah sekalipun, enggan macam mana sekalipun, dia perlu menyusukan anak itu. Ya, kerana anak itu dah jadi wajib waktu itu, ya. Kerana kalau dia tak menyusu, anak itu mudarat. Ya, kerana anak itu enggan menyusu dengan orang lain ataupun enggan makan, ya, makanan yang lain. Itulah juga pada suami, sekiranya isteri ini enggan menyusukan, maka janganlah dipaksa. Ya, dia boleh gantikan, cari ibu susuan untuk menggantikan ibu susu ini. Ya, makna takut kepada Allah, naklah berlaku secara ihsan, ya, sama ada di sebalik ibu ataupun di sebalik suami. Ya, terhadap anak dan terhadap isteri, begitu juga terhadap suami. Suami berlaku ihsan kepada isteri dan anak. Begitu juga isteri berlaku ihsanlah kepada anak dan suami. Suami berlaku ihsan kepada anak, maknanya dia perlu menafkahkan anak tadi. Kalau ibu nak menyusu, biarkan. Kalau ibu enggan menyusu, suami kena usaha sungguh-sungguh cari nafkah, cari belanja untuk upah orang, untuk menyusukan anak ini. Itu tanggungjawab suami, itu ihsan dia. Ya. Dan dia tidak boleh paksa ibu tadi. Itu ihsan dia kepada isteri. Itu juga di sebalik isteri, dia perlu berlaku ihsan kepada anak. Kalau anak tadi enggan menyusu dengan orang lain, hanya dengan ibu saja, maka dia kena paksakan diri dia lah, walaupun dia berat sekalipun. Ya, kerana kalau dia tak menyusukan, anak itu mudarat. Maka perlu ada ihsan di sebalik ibu kepada anak dia. Makna takut kepada Allah. Dia perlu ihsan kepada suami. Maknanya, kalau suami ni tak mampu nak upah orang, ya, mungkin dia kekurangan, ya, kekurangan pembelanjaan, lebih-lebih zaman umpama sekarang ni, zaman PKP dan sebagainya, ya, hingga dia tak mampu nak mengupah orang menyusu. Waktu tu isteri kenalah berlapang dada, susulah anak tu, walaupun asalnya tak wajib bagi dia. Ya, tapi sebab suami ni tak mampu, janganlah dia memberatkan suami itu pula. Ya. Itu maksud takut kepada Allah. Mana apa saja setiap tindak tanduk, ya, tingkah laku kita, hendaklah kita ingat kepada Allah SWT. Kerana Allah sentiasa menilai, ya, yang kita buat itu, adakah baik ataupun tidak baik. Adakah berlaku kezaliman ataupun tidak. Sekiranya kita berlaku keadilan, maka keuntungan dah balik kita di hari pembalasan. Sebaliknya, sekiranya ada kezaliman, maka kita sendiri yang akan dapat merasai, ya, keburukan, balasan di atas kezaliman kita di muka bumi ini. Maksud wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ketahui oleh kamu bahwasanya Allah Ta'ala dengan barang yang kamu kerjakan itu amat melihat. Allah tahu, ya, suami ni mampu ke tak mampu. Kalau suami mampu, jangan pula dia pura-pura tak mampu. Dia sorok duit dia. Ya. Begitu juga isteri, kalau dia tak sakit, dia boleh susu. Dan suami ni pula tak mampu nak apa orang. Dia susukanlah dengan rela. Jangan pula buat alasan aku sakit sebagainya. Ya. Allah tahu, ya, apa saja yang kita buat. Bahkan Allah tahu tu bukan hanya di zahir perbuatan kita.
Bahkan niat kita, gerak hati kita. Kenapa kita buat begini? Ya, adakah kerana Allah ataupun kerana nafsu? Semua diambil ni kira, dinilaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana dia akan dihitung, ya, ditimbang di hari Yaumul Mahsyar besok. Terusnya ayat 234. Wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, dan segala laki-laki, yakni suami, yang mati daripada kamu orang lelaki ni, sekiranya ada daripada kalangan kamu ni mati. Ketika dia mati itu dan meninggalkan akan mereka itu, akan suami ni, oleh isteri. Makna suami mati, tinggalkan isteri. Jadi janda. Ya. Makna isteri kematian suami. Bila mana meninggal saja suami, tinggalkan isteri. Yatarabbasna bi anfusihin, hendaklah beriddah mereka itu, mereka isteri-isteri bagi suami yang meninggal tadi, dengan sendiri mereka itu. Kena janganlah dipaksa. Dia kena ambil hukum lah. Kena belajar hukum. Ya. Meninggal saja dia kena tahu apa perlu dia buat. Sebab tu sebelum kahwin tu kena tahu segala hukum hakam yang berkaitan dengan rumah tangga. Ya. Iddah pun kena tahu apa jenis iddah. Iddah kematian, iddah beranak dan sebagainya. Bila meninggal suami apa perlu dia buat. Ya, tak perlulah nak disuruh nak dia apa. Dia kena ambil cara sendiri. Ya. Bagi orang yang beriman, dia perlu belajar. Ya, segala hukum hakam agama ni. Jadi dia perlu beriddah arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Beriddah ni dengan apa nama? Berkabung, ya. Beriddah, dia kena sucikan diri, tidak boleh nak berkahwin apa, dia tahan. Kemudian dalam keadaan beriddah itu juga dia kena berkabung, ya. Berkabung ni makna kena melahirkan rasa kesedihan di atas meninggalnya suami, ya, kerana mati suami, dan menjaga diri dia, ya, dengan melakukan perkara yang membuktikan dia berada dalam sedih, ya. Tidak boleh dia berhias, ya. Dalam bab fiqh sana ada teranglah apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh isteri ketika berada dalam iddah kematian. Ya, dia tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang menarik perhatian. Ya, pakaian-pakaian yang berwarna-warni, yang menarik perhatian orang. Baju baru tak boleh. Kalau baju yang berwarna, yang buruk-buruk tak apalah. Ya, orang panggil baju basahan. Jangan dia pakai baju yang lawa-lawa. Ini kita ghalib ni, baju kita ni ada 2, baju basahan dan baju yang kita pakai keluar rumah. Panggil baju berjalan. Bila nak keluar rumah tu, sampai cantik lagi baju, ya. Bila dengan suami ni, baju goreng ikan tu lah. Patutnya bukan begitu. Kalau nak keluar baju goreng ikan tu lah patut pakainya. Bila depan suami, pakai baju hias cantik-cantik. Kita dah terbalik hari ni. Ya. Saya nak keluar kan main berhias. Ya. Simpan elok baju tu, tak diusik khas untuk keluar. Yang kat rumah ni, dia orang pakai itulah sampai koyak ketiak-ketiak. Ya. Jadi bila kematian suami, dia tak boleh pakai baju yang berbentuk perhiasan. Baju yang boleh menarik perhatian orang. Kerana menimbulkan fitnah. Ya. Kalau nak pakai warna apa, warna yang tidak ada bercorak-corak. Hitam ke, putih ke, biru ke, ya. Ataupun kalau yang bunga-bunga pun baju lama tak pula, baju basahan, ya. Jangan pakai baju baru. Juga jangan pakai perhiasan. Gelang tak boleh, cincin tak boleh, pakai sutra tak boleh, ya. Minyak wangi pun tak boleh. Minyak rambut pun tak boleh. Pakai bedak pun tak boleh, celak pun boleh. Ya.
Minyak wangi ni kecuali bagi perempuan yang kedatangan haid, bila dah kering, bila dia mandi tu, bila dia nak bersuci, dibenarkanlah pakai minyak wangi tu untuk menghilangkan bau busuk. Ya. Lain pada itu tidak dibenarkan. Jadi naklah ia beriddah 4 bulan 10 hari dengan malamnya. Yang kata 4 bulan 10 hari dengan malam ni, jika tiada hamil. Kalau isteri yang ditinggalkan suami tadi tidak hamil, ya, suami meninggal dan dia tidak hamil, maka itulah tempoh iddah dia 4 bulan 10 hari. Adapun kalau isteri yang kematian suami ini dalam keadaan hamil, maka iddahnya dengan beranak. Dia kalau beranak tu dah 9 bulan tu lah dia. Ya. Tinggal 10 hari je lah. Ya. Dia beranak ni tak kira lah berapa lamanya. Kalau hari ni meninggal, besok beranak. Habislah iddah dia. Ya. Dengan beranak saja. Jadi orang hamil ni tengok kepada hamil dia. Kalau meninggal tu awal bulan, baru bulan pertama, lama lah. 9 bulan, 8 bulan lagi nak tunggu. Ya. Tapi kalau dia dah hamil 9 bulan, tinggal 10 hari je, mati suami. Duduk 10 hari beranak. Habislah iddah dia. Dan iddah ammah, hamba perempuan. Yang kematian suami. Ya, setengah iddah demikian itu, ya. Setengah maknanya 2 bulan 5 hari, ya. Dengan sunnah hadis. Ada dalil hadis lah. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, maka apabila lepas iddah mereka itu, setelah habis 4 bulan 10 hari, ataupun apabila selesai dengan beranak, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, maka tiada mengapa atas kamu, hai wali, pada barang yang kerja mereka itu perempuan pada diri mereka itu, daripada menghiasi diri dan melintang bagi peminangan orang yang dengan yang kebaikan pada syarak. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan bermula Allah Ta'ala dengan barang yang kamu kerjakan itu amat mengetahui batin seperti zahirnya. Tapi bila selesai saja 4 bulan 10 hari, habislah iddah, maka telerailah segala larangan, pantang larang iddah jadi. Bolehlah balik, ya, pakai minyak wangi balik, pakai baju baru balik. Waktu tu kalau orang nak minang pun dah boleh dah. Ya. Minang secara sore. Ada pun dalam iddah, iddah kematian, tak boleh minang secara sore. Dia boleh minang dalam cara kinayah saja. Ya. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء, dan tiada mengapa atas kamu pada barang yang kamu sindir dengannya, kinayah, sindir, daripada meminang perempuan yang mati suami dalam iddah. Seperti katanya, innaki jamilah. Baik, ada suami yang kematian isteri dia, jadi isteri dalam iddah, tiba-tiba ada orang lain minat dengan janda ni. Ya? Dan janda itu dalam iddah. Boleh tak dia pinang janda tadi? Boleh dengan cara cara kinayah, cara sindir. Ya? Cara sindiran, bukan secara sarih. Ya?
Kias, kalau bahasa kita kias, kiasan ya. Antara contoh kiasan, sindiran ataupun kinayah. Innaki jamilah. Sungguhnya engkau ni cantik weh, ya. Ya Joyah, cantik engkau ni ya. Macam anak dara. Dia kata begitu tu, zahirnya hakikatnya dia nak buat isteri. Ya. Engkau cantik. Wa man yajid mislaki, siapa dapat semacam engkau ni. Ya. Siapalah yang mertua dapat engkau ni weh. Itu antara lapas-lapas pinang, meminang dengan jalan sindiran. Itu dibenarkan. Ya. Dan rubba raghib fiki. Berapa ramai atau banyak orang gemar kepada engkau. Ya. Engkau ni janda tapi ramai orang minat kat engkau. Sebenarnya dia yang minatnya. Dia kata orang lain. Itu secara sindiran. Ya. Pinang secara itu dibenarkan. Ada pun secara sarih, terang-terang, haram. Ya. Isteri yang dalam iddah kematian ni, kalau kita pinang yang terang, haram. Ya. Pergi ke dia, aku nak pinang kau. Tak boleh, haram. Ya. Secara sarih. Dan masalah meminang ni dia ada 3. Ya. Meminang bagi perempuan dalam iddah ni ada 3 bahagian. 3 macam. Pertama, pinangan secara isyarat atau secara terang-terang. Yang pertama, secara terang-terang boleh. Secara sindiran isyarat pun boleh. Mana? Perempuan yang tidak ada suami dan tidak ada beredah. Ini perempuan yang biasa-biasa. Suami pun tak ada. Dan dia tak ada dalam edah pun. Itu boleh kita nak pinang dia. Cara terang boleh. Cara sindiran pun boleh. Yang kedua, pinangan secara isyarat atau secara terang-terang tak boleh berlaku. Diharamkan. Ya. Cara sindir tak boleh. Cara terang pun tak boleh. Ya, sindir tak boleh, terang-terang lagi tak boleh. Yang kedua. Mana? Perempuan yang telah dipinang oleh orang lain. Ya. Perempuan yang telah dipinangkan oleh orang lain. Orang tunang orang. Tunang orang ni haram kita pinang. Ya. Pinangan orang. Zaman dulu kan ada cerita. Panglima Zalim ni. Dia rampas aja tunang orang pun. Ya, dipaksanya. Haram tu ya. Dan perempuan dalam iddah yang masih boleh dirujuk dipanggil iddah raja'iyah. Tolak 1, tolak 2. Perempuan dalam iddah raja'iyah. Suami tolak dia dengan tolak 1, tolak 2. Walaupun dia sudah diceraikan, tapi bila mana masih dalam iddah, dia merupakan umpama isteri dia lagi pada makna dia. Ya. Kerana dia dalam iddah, suami ni boleh rujuk tanpa akad. Ya. Sebab tu dia anggap sebagai isteri lagi. Walaupun dah dicerai. Ya. Mendapati isteri, umpama isteri lagi. Tidak boleh kita nak pinang. Walaupun secara sindiran. Ya. Itu yang kedua. Cara zahir, cara terang-terang tak boleh. Secara sindiran pun tak boleh. Mana? Perempuan yang telah menjadi tunang orang. Yang kedua, perempuan dalam iddah raja'iyah. Ya. Itu tak boleh kita nak pinang atas jalan apa pun tak boleh. Haram. Ya, terang-terang ataupun secara kinayah pun tak boleh. Ya. Yang ketiga, kita pinang secara isyarat sahaja. Secara isyarat, secara kinayah saja boleh, terang-terang tak boleh, iaitu masalah tadi. Perempuan yang kematian suaminya, maka boleh kita pinang dia secara sir, tapi tidak boleh secara sarih. Ya, secara kinayah boleh, secara sarih tak boleh. Itu 3 jenis pembahagian macam peminangan. Ya, kena ambil tahulah. Isteri lelaki ni nak minang isteri, nak minang perempuan, kena tahu dulu, kaji, selidik dulu. Dia ni dalam iddah orang, tidak.
Kalau edah apa? Edah raji'iyah ke? Ataupun edah kematian. Ya. Dia ni dah kahwin ke belum? Dia ni tunang orang ke tidak? Ya. Kena ambil tahu. Barulah kita tahu. Ya. Boleh pinang ke tidak? Lepas tu berpinang tu pula secara soreh ke, secara kinayah ke, boleh dua-dua. Ya, bergantung kepada kedudukan perempuan tadi. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. Dan tiada mengapa atas kamu pada barang yang kamu sindir dengannya daripada meminang perempuan yang mati suami dalam iddah, seperti katanya innaki jamilah, engkau cantik, wa may yajid mithlaka, siapa dapat semacam kau ni ya, siapa yang bertuah ya. Dan rubba raghibin fiki, ya, berapa ramai orang suka kat kau ya, banyak orang suka kat kau. Apa nama, Joyah, macam tu lah. Ya. Itu bentuk-bentuk sindaran. Tidak mengapa. Boleh lah, tak mengapa tu ya. Au aknantum fi anfusikum, ataupun kamu sembunyi dalam hati kamu qasad nikah mereka itu. Kita tak zahirkan dengan lapas, tapi kita niat kat hati, aku nak pinang janda ni, aku nak buat bini. Sedangkan dalam iddah orang kita dah niat begitu, tak apa, tak berdosa. Ya. Sebab kita belum zahirkan lagi. Baru duduk cadang-cadang. Tengok janda orang tu, hati kita ada tu, aku nak pinang dia lah, buat bini aku. Habis iddah tu aku ambil. Allah tahu. Tak berdosa, dibenarkan. Sebab kita hanya pendam di hati, kita tak sorehkan. Alimallahu annakum satadhkurunahun, telah mengetahui oleh Allah Ta'ala bahawasanya kamu lagi menyebut kamu akan dia dengan meminang, maka harus bagi kamu dengan sindir. Allah tahu di hati kamu, dan Allah tahu juga kamu akan pinang dia, dan harus kalau kita nak pinang, pinanglah dengan sindir. Jangan kita pinang dengan sarih bagi perempuan yang iddah kematian tadi ya. Walakin la tuwa'iduhunna sirra, dan tetapi jangan kamu janji akan mereka itu sebut nikah dengan sarih. Hanya sindir sahaja yang harus. Ya. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, melainkan bahawa kata kamu perkataan yang baik-baik daripada ta'rid. Ta'rid itu kita pinanglah dengan tiada sarih. Ta'rid makna kita sindir. Ya, sindir meminang tiada sarih. Itu dibenarkanlah. Ya, mana bicara tadi, bagi perempuan dalam iddah kematian, kita pendam di hati saja boleh. Kita nak lapas pinang boleh dengan syarat dengan sindiran. Ya. Jangan kita lapas dengan sarih. Ya. Wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Dan jangan kamu azam, cita-cita atas akad nikah hingga sampai iddah itu akan masanya dengan lepas daripadanya. Tapi kalau dia masih dalam iddah, tidak boleh kita nak akad nikah. Ya. Tunang, minang pun tak boleh. Akad nikah lagi lah tak boleh. Ya. Ijma' ulama' mengatakan tidak sah. Tidak sah nikah dalam keadaan perempuan tadi masih dalam iddah, walaupun iddah kematian. Ya. Habis kalau dia nikah juga macam mana? Mungkin tak tahu hukum ke, ataupun isteri ni, perempuan ni disorok, lelaki ni tak tahu, dia pergi pinang,
diterima, nikahlah. Rupanya masih dalam iddah kematian. Maka dipasahkan. Ya, pasahkanlah nikah tu. Kemudian bila habis iddah nanti, nikah semula. Dalam mazhab Syafi'i boleh nikah semula. Mazhab Maliki tak boleh. Nikah orang lain boleh. Nikah dengan lelaki tadi tak boleh. Padam muka dia. Tak sabar sangat. Ya. Jadi mazhab Maliki tak dibenarkan. Bila dia dah nikah dalam iddah tak sah, pasahkan, habis iddah, mazhab Syafi'i tak apa nikahlah semula. Mazhab Maliki, no. Tak boleh nikah dengan lelaki itu. Nikah lelaki lain tak apa. Ya. Ada pun pendapat Ibn Umar radhiyallahu an. Tengok kalau masa dia nikah tu walaupun tak sah, ya, tapi kalau dia dah wati, dipasahkan, kemudian dia kena beredah 2 kali. Edah pertama yang suami kematian tu, edah yang kedua dengan suami yang tak sah ni, habis edah yang kedua, dia boleh berkahwin dengan siapa? Dengan lelaki lain. Dengan lelaki yang kahwin tak sah tu tak boleh. Itu sekiranya dia dah wati. Sebaliknya kalau dia belum wati, ya, dia nikah dengan nikah yang tak sah dengan sebab dalam iddah, kemudian dipasahkan. Bila habis iddah, bolehlah nikah semula dengan lelaki tersebut. Kata pendapat siapa tadi? Ibn Umar radhiyallahu an. Ya. Sayyidina Umar, ya, bukan Ibn Umar. Sayyidina Umar sendiri. Baik. Wa'lamu anna Allah, dan ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala ya'lamu ma fi anfusikum. Anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh. Allah Maha mengetahui apa yang ada pada diri kamu, pada hati kamu, ya. Fahzaruh, maka adalah kamu takut akan azabnya, ya. Dan ketahui oleh kamu bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui akan barang yang ada dalam hati kamu, maka takut oleh kamu akan dia daripada iqab, yakni siksanya. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim, dan ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan yang amat mengetahui, ya, dosa kamu, lagi halim dengan takhir iqab, ya, daripada yang mustahaknya. Tapi Allah kata Allah tahu, ya, apa yang ada dalam hati kamu. Maknanya kalau perbuatan dalam hati itu dosa, dosalah. Kalau tak dosa, dosa Allah tahu. Ya. Kemudian Allah kata Allah tu Maha Pengampun. Sekiranya lepas-lepas tu kamu dah buat dosa, cukup-cukuplah. Kembalilah kepada Allah. Bertaubatlah. Allah terima. Ya, Allah terima taubat. Ya, selain pada dosa syirik. Allah tu pula, ya, bukan setakat terima taubat. Allah itu halim. Halim ni makna lambat marah. Ya, makna menangguh-nangguhkan marah. Patut boleh marah dah. Boleh balakan dah. Ya. Tapi dengan sebab tidak, dengan sebab sifat halim Allah Ta'ala ni, Allah tangguh-tangguhkan azab. Patut dah turun azab. Ya. Lebih-lebih lagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita ni lah. Ya. Umat Nabi Muhammad SAW ini, Allah cukup, ya, bersifat halim kepada kita. Ya. Allah zahirkan sifat halim kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan Allah takhirkan iqab. Ya, berapa banyak ada dosa demi dosa. Ya, umat Nabi Muhammad buat. Tapi Allah tetap tak turunkan bala yang dahsyat seperti umat-umat yang terdahulu. Seperti umat Nabi Nuh, banjir habis. Ya, umat Nabi Lut, ya, kaum Samud, ya, kaum Ad. Kita ni Allah turun sikit-sikit COVID gitu je. Ya, tak mati sekaligus macam buat-buat dulu. Itu tanda halimnya Allah Ta'ala. Perlu kita bersyukur dan kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, dengan meninggalkan segala dosa-dosa, kesilapan-kesilapan yang telah lalu. Yang kita bertaubat, ya, berazam takkan mengulangi akan dosa-dosa tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung ke datang ayat seterusnya. Mudah-mudahan sebanyak dalam penyangan kita malam ni memberikan kita penambahan ilmu supaya boleh menjadi panduan, ya, bagi kita dalam menjalani bahtera rumah tangga ni, dan juga kita boleh
mendidik anak kita, ya, akan perkara berkaitan yang agama ni, ya. Itu perlunya kita belajar agar supaya kita sentiasa menjadi insan yang sentiasa berilmu, ya. Jadi dengan ilmu dia menjadi neraca, ya, timbangan bagi kita mana yang baik mana tidak baik. Maka insya-Allah bila kita berjalan dengan kita berlandaskan ilmu, ilmu itu menjadi penyuluh, ya. Maka insya-Allah kita tidak akan terjerumus ke lembah-lembah yang boleh mendatangkan bala petaka kepada kita. Allah Alam, mudah-mudahan apa yang kita bincang malam ini diberkati oleh Allah Ta'ala, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar supaya kita sentiasa dipelihara daripada segala bala-bala, ya, dunia dan akhirat. Tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.